Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin Tahal Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah kita akan terangkan mengenai apakah dia aurat lelaki dan aurat wanita di dalam solat, iaitu berdasarkan kepada mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Okay, jadi kita tengok aurat lelaki dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i dan juga aurat wanita di dalam mazhab Syafi'i, iaitu di dalam solat. Kita perbincangan kita adalah di dalam solat. Jadi aurat yang pertama ialah aurat lelaki. Okey. Aurat lelaki, apakah dia aurat lelaki di dalam solat? Iaitu apa yang berada di antara pusat dan lutut. Okey. Ini adalah aurat lelaki dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Jadi, faham di sini sebagaimana yang disebut oleh Syekh Daud Al-Fatani dalam kitabnya Bughiyatul Tullab, menyebut bahawasanya pusat dan lutut bukan aurat. Yang aurat adalah apa yang berada di antara pusat dan juga lutut. Okey, nanti kita akan jelaskan lagi. Yang kedua ialah aurat wanita. Okey, ini di dalam solat juga. Okey. Apakah dia aurat wanita di dalam solat? Iaitu seluruh badannya. Kecuali, disebut oleh para ulama, kecuali muka dan tapak tangan. Okey. Jadi jelas di sini bahawasanya mazhab Syafi'i, aurat lelaki di dalam solat ialah apa yang berada di antara pusat dan juga lutut. Dan yang kedua, aurat wanita ialah seluruh badannya kecuali muka dan juga tapak tangan. Okey. Itu adalah generalnya, kefahamannya ialah generalnya. Okey, kemudian bagaimanakah cara untuk kita menutup aurat? Iaitu hendaklah disebut oleh para ulama Syafi'iyah, hendaklah aurat itu, aurat itu ditutup pada semua arah. Okey. Kecuali dari arah bawah. Dari arah bawah. Apa maknanya? Okey, dari arah bawah ni, bila para imam di dalam mazhab Syafi'i ataupun para ulama dalam mazhab Syafi'i menyebut dalam kitab mereka, mereka akan menyebut la min al-asfal. Al-asfal. Okey, la min al-asfal. Iaitu bukan daripada arah bawah. Okey, apa kefahaman mengenai dari arah bawah ni? Iaitu kefahamannya ialah dari, yakni tidak boleh dilihat semua aurat ni. Semua aurat ni maknanya aurat itu ditutup pada semua arah kecuali dari arah bawah, iaitu dari arah bawah paras aurat.
dari bawah paras aurat. Okey, nanti kita akan bagi contoh. Kita tekankan sekali lagi, la min al-asfal ni ialah dari bawah paras aurat. Bawah paras aurat. Bagi lelaki dan juga bagi perempuan. Okey. Kita tengok aurat bagi lelaki. Baik, kita buat satu lukisan supaya jelas. Kita andaikan ini adalah seorang lelaki. Okey. Seorang lelaki dengan badannya. Okey. Okey, dan juga kakinya. Okey. Saya lukis tak cantik ni, tapi untuk for the purpose of kefahaman. Okey. Ini tangan dia. Okey. Kita dah menyebut dah tadi bahawasanya aurat lelaki ialah apa yang berada di antara pusat dan lutut. Ini pusat kita kata. Okey. Dan di sini adalah lutut. Okey, baik. Ini adalah pusat. Ini adalah lutut. Okay, kita tulis kat sini supaya jelas. Pusat. Ini lutut. Inilah. Okey, ni lutut. Ni lutut. Ni pusat. Okey. Manakah aurat lelaki di dalam solat? Sebagaimana kita sebut tadi, apa yang wajib ditutup di dalam solat ialah apa yang berada di antara pusat dan juga lutut. Maka kita buat satu garisan supaya kita faham benda ni. Okey. Ini garisannya. Okey. Okey. Ini dipanggil sebagai paras aurat. Okey, paras aurat. Ini dipanggil sebagai paras aurat. Okey. Jadi apa yang wajib kita tutup ialah apa yang menutup dari semua arah kecuali dari arah bawah. Maksudnya apa? Contoh kita katakan lelaki ni, okey, dia pakai kain pelekat. Okey, hendaklah dia pakai kain pelekat supaya tidak boleh dilihat auratnya dari arah atas. Okey, dari arah atas. Dari arah sini. Kiri, dari arah kanan. Okey. Dan juga dari arah belakang, dari arah belakang. Dan juga dari arah hadapan. Okey. Ini adalah apa yang dia wajib tutup daripada sekeliling. Kalau Syekh Daud Al-Fatani dalam kitabnya disebut sekeliling. Maksudnya sekeliling sini. Andaikan kita kata bahawasanya dia pakai kain pelekat di sini. Okey, dia pakai kain pelekat, dia dah tutup bahagian ni. Dia tutup bahagian ni dan kain pelekatnya sampai sini. Okey, kita lukis. Kita andaikan kain pelekat dia pakai sampai sini. Ni kain pelekat bukannya skirt Okey. Dia kata dia pakai kain pelekat. Okey. Ni kain pelekat. Maka dia pakai di atas pusat kain pelekat dia. Pakai di atas pusat. Bila dia pakai di atas pusat, maka auratnya tidak akan terlihat dari arah ni. Tidak akan terlihat dari arah ni. Tidak akan terlihat dari arah ni. Tidak akan terlihat juga dari arah ni. Okey, atas, belakang, kiri, kanan dan juga hadapan. Tidak dilihat dari arah ni. Tetapi dengan andaian jika ada orang baring kat sini. Baring sini. Kita kata dia baring lah. Okey. Dia boleh melihat dari sini. Ni arah apa? Asfal. Ni arah asfal. Okey, arah bawah. Jika dilihat dari arah bawah, dan arah bawah ini ialah bawah paras aurat. Mana aurat lelaki
apa yang berada di antara pusat dan lutut. Kain pelekat ni, dia dah lebih daripada lutut dah pun. Dilihat dari sini, dia nampak dalam ni. Dia nampak aurat dalam ni. Adakah batal solat lelaki ni? Tak batal. Sebab apa? Sebab dia lihat dari bawah paras aurat. Jika kain pelekat ni tadi, contoh, kain pelekat ni tadi, dia pakai sebahagian lelaki yang perutnya buncit contohnya, jadi dia pakai kain pelekat di sini. Okey, dia pakai kain pelekat di sini. Maka perutnya terbojol dekat sini. Okey, perutnya terbojol. Okey. Dan ini aurat. Okey, ini aurat. Jadi kita tunjuk. Ini adalah aurat. Ini adalah aurat. Dia pakai di bawah pusat. Sehingga sini. Jika orang ni melihat dari arah bawah, dengan andaian ya. Jika orang ni melihat dari arah bawah, dia nampak perutnya sini. Perut yang di bawah pusat. Iaitu di paras aurat. Ini aurat ni. Aurat ni. Ini aurat. Dia nampak dari arah bawah. Baju lelaki ni pakai baju Melayu. Contohnya baju Melayu yang longgar. Maka baju Melayu tu, kalau kita tengok daripada bawah, bawah baju Melayu tu contohnya, bawah baju Melayu contohnya, okey, dia akan nampak, contohnya ni ada baju Melayu, dia ada baju Melayu, okey, baju Melayu sampai sini, tekan, okey. Jadi dari bawah baju Melayu ni dia nampak sini, walaupun dah ditutup, tapi dia nampak daripada paras bawah, dan paras bawah ni, dia bukan di bawah had aurat ni. Bukan di bawah paras aurat, tetapi dilihat dari bawah, yang mana aurat ini tidak ditutup. Tidak ditutup. Dan baju Melayu dia di sini. Kalau baju Melayu, contoh dia pakai jubah sampai sini, tak ada masalah. Tapi masalahnya dia pakai baju Melayu, dan di dalam baju Melayu yang longgar ni, kain pelekatnya berada di paras bawah ni, maka nampak sini. Jika nampak dari sini, nampak sini, dengan andaian, maka batal dia punya solat. Jadi kena faham paras aurat. Paras aurat yang telah kita sebutkan tadi, ni paras aurat, ni paras aurat dia, ni paras aurat dia. Kita dah sebut dah tadi, paras aurat. Jadi apa sahaja yang dilihat, daripada semua arah ni, jika dilihat bukan daripada bawah paras aurat. Contohnya dia lihat daripada sini. Nampak sini. Ini dalam aurat. Ini masih lagi di dalam aurat. Dalam paras aurat. Bukan di luar paras aurat. Di dalam paras aurat. Maka batal solat dia. Batal solat dia. Dan even Syekh Daud Al-Fatani menyebut kalau pakai baju longgar kat sini, kena kancing kat sini bagi ketat. Supaya apa? Supaya kalau dia pakai kain bawah pusat contohnya, jubah. Pakai jubah. Kain bawah pusat, pakai jubah, tapi memungkinkan dilihat dari arah atas. Mungkin dilihat dari arah atas kat sini. Dalam ni, waktu dia sujud ke, ataupun waktu dia rukuk, nampak apa yang berada di sini. Dengan andaian je, nampak apa berada di sini. Juga kata Syekh Daud Al-Fatani, batal solat dia. Batal solat dia. Sebab kena tutup daripada arah ni. Atas, bawah, kiri, kanan. Atas, depan, kiri, kanan dan juga belakang. Dan dari bawah ialah dari bawah paras aurat. Bukannya di atas paras aurat. Di bawah paras aurat. Seperti yang telah kita terangkan tadi. Okey, kita pergi pada aurat perempuan. Yang jadi permasalahan, jika telekung itu adalah 2 pieces. Telekung itu adalah 2 pieces. Jika telekung 2 pieces, kita katakan wanita tadi auratnya seluruh badan kecuali muka dan tapak tangan. Okey, kita andaikan ini adalah telekung. Ini andaian je, saya lukis tak cantik. Okey, andaian je, ini adalah telekung. Okey, dan ini telekung 2 pieces lah. Okey, ini muka wanita tu. Okey, adakah sah jika sebegini? Okey, dia begini. Kalau di dalam telekung ni, kita andaikan ni badan dia lah. Okey, ni badan dia di dalam.
Ni badan di dalam tangan dia. Dah tutup dah kat dalam ni. Okey. Kalau di dalam ni, dia dah pakai yang menutup semua badan dia. Maksudnya dalam ni dia pakai mini tudung. Contohnya dia pakai mini tudung. Di dalam telekung. Mini tudung ni dia masuk pula dalam baju inner dia. Okay, baju ni sampai lengan panjang yang bertutup sehinggalah ke tangan dia. Sehingga tangan. Apa yang nampak daripada jika seseorang melihat dari bawah. Sebagaimana kita sebutkan tadi. Dari bawah. Ini adalah bawah kain telekung yang tudung ni. Jika dilihat dari sini, maka di sini dah tutup dah. Dah tutup semua angle kecuali tapak tangan dia. Tapak tangan sini dan termasuklah juga belakang tangan. Termasuk juga belakang tangan. Maka pada saat ni jika dah tutup semua, sini dia dah pakai baju semua, maka sah. Jika dia pakai two piece. Cuma masalahnya ialah bila seseorang yang dia dalam ni dia pakai t-shirt, kita guna marker warna lain lah. Okey, dia pakai t-shirt sampai sini contohnya. Okey, pakai t-shirt sampai sini, maka sini adalah aurat. Sini adalah aurat. Okey, dan dalam ni dia tak pakai anak tudung contohnya. Okey, dia biarkan rambut dia. Dia biar rambut dia. Ni dalam telekung ni. Dalam kain telekung yang first piece punya. Biar rambut dia. Jika seseorang melihat dari sini. Dari arah ni. Orang melihat. Nampak aurat dia. Nampak aurat ni. Nampak aurat ni. Okay, ni aurat. Nampak. Apa berlaku? Batal solat dia. Batal solat dia. Kerana apa? Kerana aurat itu dilihat pada paras aurat. Ini paras aurat. Sebab apa paras aurat? Sebab wanita ini, auratnya adalah seluruh badannya. Seluruh badan wanita ni adalah aurat. Kecuali muka dan tapak tangan. Dan juga termasuk belakang tangan. Maka seluruh ni adalah aurat. Kalau dia pakai two piece, sebagaimana kita sebutkan tadi, dalamnya bertutup, semua elok, tak ada masalah. Tak ada masalah. Cuma problem dia ialah jika dalam ni dia pakai pakaian yang tak menutup aurat dengan sempurna, memungkinkan seseorang melihat dari arah ni. Sedangkan arah ni adalah masih lagi di dalam paras aurat. Masih lagi di dalam paras aurat. Jadi problem dekat sini kerana dia auratnya dilihat masih lagi di dalam paras aurat. Jadi solution dia macam mana? Solution dia macam kita sebut, kalau nak pakai two piece, kena pakai tutup aurat. Kalau dia pakai seperti ni telekungnya. Okey, seperti telekung. Okey, ni telekung dia. Ni muka dia. Badan dia. Andaian je lah Okey, ni badan dia. Tangan dia. Okey. Ni tangan dia. Kemudian ni kakinya. Bagi wanita. Okey, ini telekung one piece. Okey, ini telekung one piece. Kemudian dia dengan andaian dia dilihat dari bawah. Ini juga disebut oleh kitab Sabil Al-Muhtadin. Okey, karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Betulkan saya kalau silap. Dan juga Syekh Daud Al-Fatani dalam kitabnya Bughiyatul Tullab. Dan juga disebut oleh pengarang kitab Bughiyatul Mustarsyidin, bahawasanya asfal yang kita sebut tadi, asfal iaitu adalah asfalul aurah, yakni asfal ath-thawb iaitu bawah baju yang mana baju itu telah menutup paras auratnya daripada arah atas, arah kiri, arah kanan, arah belakang dan juga arah hadapan. Dah ditutup. Kecuali dari bawah. Ni ada dalam kitab disebut la min asfal. Yakni la min asfal ni adalah la min asfalil aurah. Okey. Jadi andaikan jika dia solat atas
lantai cermin contohnya, lantai cermin ataupun lantai papan yang ada lubang-lubang, ada orang melihat ada orang melihat dari mana? Orang melihat daripada bawah ni. Orang melihat dari bawah ni. Dari bawah ni. Ini lantai. Okay, ini lantai. Orang lihat dari bawah ni. Nampak aurat dia. Dia pakai telekung one piece ni. Dalam ni dia pakai t-shirt je contohnya. Dalam dia pakai t-shirt biasa. Dalam ni ada rambut dan sebagainya. Kemudian dalam ni juga dia pakai seluar pendek contohnya. Wanita tu. Ataupun skirt. Tapi luarnya dah ditutup dengan telekung one piece. Maka dilihat dari arah bawah. Arah bawah. Bawah mana? Bawah paras aurat. Kerana aurat wanita tadi kita dah sebut adalah seluruh badan. Jami'u badaniha. Seluruh badannya. La min asfalil aurah. Ataupun dalam ibadat kitab juga sebut la minal asfal. Asfal kat situ kata ulama asfal al-aurah. Maka tidak dilihat dari sini paras aurat. Dia tidak dilihat, maknanya dia dilihat dari sini auratnya. Iaitu di bawah paras aurat. Di bawah paras aurat. Kerana ini adalah paras aurat wanita. Seluruh badan dia. Seluruh badan dia adalah aurat dia. Maka dilihat dari bawah. Maka jika dilihat dari bawah, tak batal. Bawah mana? Bawah paras aurat. Bawah mana? Bawah paras aurat. Jadi kalau telekung tupis, macam yang kita sebut tadi, telekung tupis ni tadi, yang dilihat dari bawah ni, ini bawah mana? Ini bawah pakaian. Ini bawah pakaian. Ni pakaian ni. Ni bawah pakaian. Tudung ni. Ni one piece. Ini one piece. Itu yang dipanggil two pieces punya telekung. Bahasa Indonesia dia panggil mukena. Ini dilihat dari paras aurat ni. Paras aurat ni. Kerana wanita seluruh badan kecuali muka dan tapak tangan. Jadi jika dilihat di sini, maka dilihat pada paras aurat. Dilihat pada paras aurat, maka batal solat. Kalau dia dilihat dari sini, dilihat di bawah paras aurat, maka tidak batal solat dia. Itulah penerangannya secara ringkas. Jadi ini diterangkan oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bermazhab Syafi'iyah. Dan jika seseorang mengambilnya dengan talaqi, ilmu ini diambil dengan talaqi, maka insya-Allah taala dia akan faham perkara ni. Mungkin sahaja seorang dia berkata, ni tak pernah dengar. Tak pernah dengar bukan bermakna perkara tersebut tidak ada. Bahkan para ulama telah menyebut seperti yang disebut dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin dan juga kitab-kitab yang lain. Dalam kitab I'anatul Talibin juga menyebut perkara yang sama, dan juga kitab Fathul Wahhab juga sebut perkara yang sama. Jadi harap muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara ni bukanlah suatu perkara yang baharu, tetapi ia adalah perkara yang telah dijelaskan oleh para ulama. Jadi sama-sama jangan lupa untuk kita mengambil ilmu secara bertalaqi. Wallahu ta'ala a'lamu wa ahkam. Barakallahu fikum wa jazakumullahu ta'ala khairah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.